akan sambung hari ini asas nombor. Ada 10 soalan dan kalau dalam 10 soalan sempat dalam masa 1 jam kita akan sambung kepada penaklukan logik lagi 10 soalan. Okey, penaklukan logik 6 soalan, kemudian soalan set. Tengok keadaan lah, okey. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Cikgu mula ya. Okey, macam biasa kalau tak faham sila bertanya. Okey, kalau tak faham sila bertanya. Kalau kamu diam, cikgu anggap kamu faham. Okey, now jelas tak suara cikgu? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey. So soalan nombor 1, okey. Soalan nombor 1 berdasarkan nombor di atas iaitu 105. Okey. Oops. What happened? 105 berdasarkan nombor di atas, kena pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan asas berikut. Okey, maksudnya 105 kalau nombor ini tidak ditulis dengan apa-apa asas, bermakna nombor ni asas 10. Okey, awak dah faham, awak dah maklum. Kalau nombor tu tak ada tulis asas apa kat bawah tu, dia adalah asas 10. Okey, soalan ni dia minta tukar 105 ni, asas 10 ni kepada asas 5, kepada asas 7, kepada asas 8. Okey, so ketiga-tiga ni kita akan buat secara manual. Asas 8 je kalau boleh nak tukar dengan guna kalkulator, tapi tak apa. Kalau awak boleh guna kalkulator silakan. Tapi hari ni cikgu akan tunjuk secara manual ya. Okey, kalau daripada asas 10, kita nak pergi ke mana-mana asas pun kita bahagi. Okey, asas 10 nak tukar kepada asas 5, nak tukar kepada asas 7, nak tukar kepada asas 8, kita bahagi sahaja. Okey, cikgu start dengan asas 5. Okey, cikgu start dengan asas 5. Okey, jadi 105 bahagi 5. Okey, macam tu. Okey, jadi awak tekan kalkulator lah. Semua ada kalkulator kan? Okey, sekarang awak bahagikan 105 bahagi 5. Awak dapat berapa? Dapat berapa? 21. Okey, 21. 21 ada baki tak? Tak ada, kosong. Tak ada baki, kita berkosong. Okey, kita bahagi lagi dengan 5. 21 bahagi 5? 4. 4. Okey, jadi ada baki tak? 1. Ya, bah 1. Okey, so bahagi dengan 5? Kosong. Kosong, baki? 4. 4. Jadi jawapan dia adalah 4, 1, kosong asas 5. Okey, ambil daripada bawah. Okey, kita ambil daripada bawah. Okey, yang kedua asas 7. Okey, jadi 105 bahagi 7. Okey, 105 bahagi 7. Berapa? 15. 15. Ada baki tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey, jadi bahagi lagi 7. 2. 2. Baki? 1. 1. Bahagi lagi 7. Sifar. 0. Sifar. Baki? 2. 2. Jadi jawapan dia? 210. Awak tak boleh sebut 210. 2, 1, 0 asas 7. Kalau awak sebut 210, itu adalah asas 10. Okey, hanya asas 10 dia sebut ratus. Tapi kalau asas lain sebut number dia. Okey, yang ketiga asas 8. Bahagi 8. Okey, so 105 bahagi 8. 13. 13. Ada baki tak? 1. 1. So bahagi 8. 1. 1. Baki? 5. 5. Bahagi 8. Kosong.
Kosong baki Satu. 1. Jadi jawapan dia 1, 5, 1 asas 8. Okey. Ada tak yang tak faham apa yang cikgu buat dan ada kawan-kawan yang tolong jawab ni dah tak faham? Sila cakap. Cikgu akan ulang. Okey, sila cakap. Cikgu saya tak tahu nak bahagi, saya tak tahu nak cari baki. Silakan. Kalau awak semua diam, saya anggap nombor 1 ni settle. Cikgu macam mana dapat baki tu cikgu? Okey. So, contoh saya ambil yang asas 5 ya. Okey. Mula-mula masa awak tekan kalkulator, okey 105 awak tekan kalkulator kan? Awak bahagi dengan 5, so awak dapat 21. 21 ni awak darab balik dengan 5, so awak akan dapat 105. Jadi tak ada baki. Kemudian katakan yang ni pula, yang 4 ni pula. Okey, so 21 awak bahagi dengan 5. Okey, so 21 bahagi 5, 21 bahagi 5, awak akan dapat 4.2. 4.2. Kita tak ambil 4.2, kita ambil 4 sahaja. So kita letak 4 di sini. Okey, letak 4 di sini. So awak darablah 5 darab dengan 4. Awak akan dapat 20. 20, sini 21. Jadi 21 tolak 20. Sebab tu awak dapat baki 1. Jadi kita letak baki sini 1. Okay, then yang ni kosong ni. Okay, kosong. Okay, 4 bahagi dengan 5. Okay, so 4 awak bahagi dengan 5, awak akan dapat 0.8. So kita tak ambil 8 ni, kita letak kosong saja. Okay, so 0 kali 5, kosong. Kosong, jadi dengan 4. Jadi 4 tolak kosong tu yang dapat 4 tu. Sebab awak bahagi, awak darab, lepas tu tolak. Dia proses dia 3. Okay, bahagi, and then darab, and then tolak. 3 step. Bahagi nak dapat jawapan, darab nak dapat yang tolak baki tu. Okey tak Syazwani? Okey cikgu. Faham tak? Okey. Then nombor 2. Okey, nombor 2. Tentukan nilai digit yang bergaris. Tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey. So dia nak yang bergaris ni sahaja. Okey, yang bergaris sahaja. 7, 5, 1. Yang lain awak abaikan. Okey, jadi kita ambil asas 8. Dia nak 7 sahaja. Jadi tengok ya. Yang ni 8 0, 8, 1, 8, 2. Jadi 7 tu duduk dekat 8, 2. Okey, 7 duduk dekat 8 kuasa 2. Jadi 7 darab dengan 8 kuasa 2. Okey, 8 darab 8, 64 kan? Jadi 64 darab dengan 7. 64 darab 7 berapa? 448. Jadi jawapan dia 448. Okey, ni 8 kuasa 2 macam ni. Okey, 2, 3, 7, 3, 2 asas 8 kan? Bila nak cari nilai digit, maksudnya kita kena tukar dalam asas 10. Bila nak tukar asas 10, kita darab. Tadi nak tukar daripada 10 nak bagi asas lain, kita bahagi kan? Ni kita patah balik, kita darab. So kalau asas 8, kita start dengan 80, 81, 82, 83, 84. Now dia nak 7 saja. Jadi 7 adalah 8 kuasa 2. Sebab tu kita darab ni dapat 448. Okey ya, clear? So B asas 6. 5, 1, 2, 0 asas 6. Okay, now dia nak asas yang 5 jadi 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Okay, now 6, 3. 5 darab dengan 6 kuasa 3. Okay, berapa jawapan dia? 1080. 1080. 80. 80. Okay, 1080. Yang ke C, asas 2. 1, 1, 1, 0, 1, 1, asas 2. Okay.
2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua start macam tu je. Okey, 2 kuasa 5 ni nampak macam 25 pula. Now dia garis dekat mana? Dia garis dekat sini. 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. 1 darab dengan 2 kuasa 3. So akan dapat 8. 8. Okey. So soalan nombor 2. Ada nak tanya cikgu? Nak ulang ke kat mana? Tak ada? Okey, bagus. Semua faham? Kita pergi soalan yang ketiga. Ni. Hitungkan hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 1 dalam nombor 8231 asas 9. Hasil tambah. Okey, nilai digit. Automatik bila sebut nilai digit, tukar kepada asas 10. Okey. Kemudian dia kata 8 dan 1. Jadi yang bergaris 8 dan 1. Okey. So 8, 2, 3, 1 asas 9. Okey. So nombor 1, 9 kuasa 0. 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Now 8. 8 darab dengan 9 kuasa 3 tambah 1 darab dengan 9 kuasa 0. So berapa jawapan dia? 5,833. Okay, very good. Bagus, tahniah. Bagus, cepat jawab. Ada soalan tak orang lain? Orang lain ada soalan? Ada. Sila bertanya, jangan malu ya, tolong. Sifat malu tu kena buang. Dia pun tak ada siapa nak kenal awak pun, tak kenal pun. Nampak nama je. Okay, now soalan nombor 4. Sama macam tadi. Tadi kan, okay, nampak dia ada beza tau di sini. Awak kena faham. Hasil tambahlah. Hitung beza, tolak. Itu kena faham. Jangan terkeliru dengan ayat dia ni ya. Beza, tolak. Tolak digit 5. Hitung beza nilai digit 5 antara nombor 57. 5716 asal 8 dengan 152 asas 7. Okey, dia nak beza digit 5. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. So 5 yang atas ni 5 darab dengan 8 kuasa 3. Tolak. 5 darab dengan 7 kuasa 1. Okey, berapa jawapan dia? 2,511. 2,511. Betul ya? Orang lain ada jawapan lain tak? 2,525. Tu yang cuba cek balik yang tadi. Yang dia bagi jawapan 2011 tu. 8 kuasa 3 darab dengan 5. So akan dapat 2560. Tolak dengan 35. Tolak 35 dapat 2525. Okey, dapat 2525. Boleh tak yang tadi? Siapa yang cakap? Yang sebelah tadi kan? Salah kira, terambil 1 darab 7 kuasa 2. Tersalah. Okey.
Ada soalan nak tanya? Tak ada Terus semua tak tanya. Tanya je. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Ini ada kesilapan sikit Bukan oren sasi. Ni kat atas dia letak gula-gula, sini letak coklat. Gula-gula. Okey. Auni membeli sebungkus gula-gula untuk anaknya yang mengandungi 100 biji. Okey. Now daripada pecahan ini 1/5 oren, 1/4 apple, 1/10 lemon dan baki dia sasi. Sekarang dia tanya berapakah sasi ini? Okey, so macam mana kita nak cari? Paling mudah. Okey, ini 100 kan? Yang ni awak darab dengan 20 dapat 100 kan? 5 kali 20 100. Yang ni darab dengan 25. Yang ni darab dengan 10. Kita bagi yang bawah tu semua 100, jadi automatik atas 20 juga, jadi oren 20 biji. Atas darab 25 juga, apple 25 biji, lemon 10 biji. Okey, so semua 100. Jadi sasi berapa? 45. 45. Okey, dapatlah sasi 45. Then dia tanya dalam asas 9. Jadi 45 ini dalam asas 10. Kita nak tukar kepada asas 9. Jadi apa yang kita perlu buat kalau nak tukar kepada asas 9? Bahagi. Ya, 45 bahagilah dengan 9. 50. Oh, lajunya, bagusnya. 9 berapa sini? 5. Baki Kosong. 9. Kosong. Kosong baki 5. 5. Bagus. Dah buat jawab sendiri ya? Bagus 8 pula dah. Siapa yang dah buat? Siapa yang dah siap buat? Sikit je lah. Sikit je. Bagus lah, bagus. Tak apa, ada masa buat je. Nanti bila kita bincang dalam tuition boleh semak jawapan. Memang saya galakkan sepatutnya awak buat dulu dan saya semak. Okay, now soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Chiang membeli sebuah buku dengan potongan harga. Ini potongan harga minggu lepas saya dah cerita macam nak cari potongan harga tu. Okay, potongan harga 5%. 5%. Harga asal buku tersebut ialah 220 asas 4 RM. Berapakah harga buku tersebut selepas potongan diskaun? Setelah potongan diskaun tapi dia nak dalam asas 6. First kali nak kena buat apa? First kali. Tukar ke asas 10. Ya, bagus. 2204 ni tukar kepada asas 10. 2204 4142. So berapa jawapan dia? 40. 40. Asas 10 tau, dah tukar ni asas 10. So darab dengan 5%. 5% darab dengan 40. Dapat 2. Dapat 2. 2 ni harga tolak. Jadi harga buku tersebut 40. 38. Ya, jadi RM RM38 dalam asas 10. 38 ni asas 10, dia nak dalam asas 6. Jadi ya bahagi 6. Okey, berapa dapat? Siapa dapat jawapan? 102. Berapa? 102. 102. 102 asas 6. Nah, baguslah. Orang lain senyap saja. Okey, ini berapa kat bawah ni?
6. 6. Baki Syazwani. Syazwani cuba bagi tahu cikgu. Baki berapa Syazwani? Syazwani? No Syazwani? No Syazwani yang tanya cikgu tu nak cari baki tadi kan? Ni kalau kita tak 6 ni baki berapa No Syazwani? Sudah hilang. Nama ada? No Syazwani? Ya cikgu. Berapa baki? Sini nak letak baki berapa? Syazwani masih tak faham baki? Okey, tadi first awak tekan kalkulator 38 bahagi 6. So, masa tekan kalkulator 38 awak bahagi 6, awak akan dapat 6.3333. Awak akan dapat 6.333. Kita ambil 6 saja. Kita tak sini 6. 6 darab dengan 6, 36. Jadi 36, 38 tolak dengan 36 bagi 2. Macam tu. Okey, mula 38 bahagi 6. Bahagi 6 dapat 3 point something. Then kita ambil 6 saja letak sini. Ini 6 darab 6, 36. Jadi 38 tolak balik dengan 36 ni, itu yang dapat bagi 2. Okey Lepas tu letak lagi 6. 6 bahagi 6. 1. 1. Lepas tu 1 darab dengan 6. 6 tolak 6, kosong. Macam tu. Okey. 6 ni bahagi 6 ni. 6 ni bahagi 6. Dapat 1. 1 ni kita darab pula dengan 6. Dapat 6. 6 tolak 6, kosong. Dia macam tu. Dia macam tu. Okey. Bahagi, darab, tolak. Okey, dia pergi Z tu. Bahagi, darab, tolak balik. Bentuk tiga segi tu awak kena faham dia punya. Okey. So jadi sini bahagi lagi dengan 6. Dapat kosong kan? Dan baki 1. Dapat jawapannya 102 asas 6. Boleh Syazwani? Boleh cikgu. Okey. So soalan 7. Soalan 7. Jumlah kes baharu COVID-19 pada 2 April 2021 adalah sebanyak 2416 asas 8. Daripada jumlah ini 110,102 adalah kes import. Hitung pecahan bagi kes tempatan. Dia nak kes tempatan dalam asas 10. Okey, so senang je lah. Ini tukar kepada asas 10. Ini pun tukar kepada asas 10. Okey, 2418 tukar kepada asas 10 berapa? Berapa? 1294. 1294. Buat nak apa ya? Okey, 1294. 11010 asas 2? 26. 26. Okey, ini asas 10, ini asas 10. Okey, now dia nak kes tempatan. Jadi awak ambil 1294, awak tolaklah dengan 26. 1268. 1268. Dapatlah kes tempatan 1268. Okey ke ni? Semua ni okey ke? Okey. 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 Now soalan 9. Okey, soalan 9. Jadual di bawah
Tolong tanya yang kau tak faham, tolong tanya. Jadual. Ozai boleh ke Ozai? Ozai boleh ha? Dan semua tak mau buka mic ni. Jadual di bawah. Jadual di bawah menunjukkan jumlah markah subjek teras yang diperolehi oleh hakim dalam peperiksaan pertengahan tahun. Okay, so matematik 1428, 142 asas 8, bahasa Melayu 70, kalau tak tulis asas tu dia asas 10, sejarah 101101 asas 2, pendidikan Islam 90, bahasa Inggeris 82. So sekarang awak tukar yang asas 8 dengan asas 2 ni kepada asas 10. Sebab dia nak jumlah markah dan asas 10. Berapa? 98. Okay, so matematik 98. Bahasa Melayu 70. Sejarah 45. 45. Pendidikan Islam 90. Bahasa Inggeris 82. So jumlah semua 385. 385. Okay, so asas 10. Soalan A. Soalan B. Purata markah dan jawapan adalah asas 3. Purata markah means 385 bahagilah dengan berapa subjek? 1, 2, 3, 4, 5. So akan dapat 77. 77. 77 tukarlah pula kepada asas 3. Okay, so bahagilah dengan 3. 77 bahagi 3. ,77 bahagi 3. Okay. Apa? 2212. Baik, cepatnya jawapan. Baguslah. Mula-mula berapa dulu? 25 baki 25. Baki 2. 2. Okay. 3. 8. 8. Baki 1. 1. 2. 3. 2. 2. Baki 2. 2. 3. 0. 0. Baki 2. 2. Jadi jawapan dia 2212 asas 3. Okey, ada soalan nak tanya? Soalan yang terakhir untuk asas nombor. Ada soalan, tolong tanya kalau tak faham. Cikgu sedia jawab kalau awak tak faham. Apa yang cikgu nak, cikgu tunjuk, awak dapat. Okey? Awak buang masa 1 jam, jangan buang masa 1 jam tapi tak tahu apa-apa. Okey? So cikgu anggap ini sebagai ulang kaji untuk peperiksaan awak dan tak faham tanya. Okey, please tanya. Okey, so soalan 10. Okey, raja di bawah menunjukkan ukuran sebuah kolam. Hitung nilai X jika perimeter kolam itu ialah 70 asas 8. Okey, perimeter. Perimeter. Okey, now okey. 10 2x tambah 4. Perimeter maksudnya sini pun 2x tambah 4. Sini 10. So perimeter kita campur keliling, tambah keliling. So 2x tambah 4 tambah 2x tambah 4 tambah 10 tambah 10
sama dengan berapa? 56. 56. Okey. Macam mana awak dapat 5 benang? 70 base 8 tukar pada base 10. Bagus. 70 asas 8 ni tukar kepada asas 10 dulu. Okey, tukar pada asas 10 dapat 56 asas 10. Okey, very good. Now 2x tambah 2x 4x. 4 tambah 4 tambah 10 tambah 10 28. 28 sama dengan 56. Kemudian 4x sama dengan 56 tolak 28. 4x 28. sama dengan 28. X sama dengan 7. 7. baguslah Danish ni. Okey, jadi X dapatlah 7. Okey, so asas nombor 10 soalan selesai. Big Shi, ada soalan nak tanya tak Big Shi? Tak ada. Okey, faham semua ya? Faham. Bagus. Okey, kita pergi ke penakulan logik. Awak suka tak topik ni? Siapa suka topik ni? Rasa boring tak topik ni? Boring kan? Tak boring. Boring. Boring kan? Boring. Cikgu pun tak berapa suka sangat soalan bab ni. Cikgu sendiri pun rasa boring lah soalan ni. Sebab soalan ni senang sangat kan? Tak menguji kita pun. Betul tak? Macam bahasa Melayu je. Macam kita belajar bahasa Melayu pula. Okay, so nyatakan sama ada setiap pernyataan majmuk berikut adalah benar atau palsu. Soalan nombor 1. Negatif 5 kuasa 2 sama dengan negatif 25. Benar atau palsu? Benar. 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 Ada tak yang nak kata palsu? Palsu. Kenapa palsu? Benar. Kenapa Danish? Awak tekan ke sebab dia kan dia ada beza tau. Negatif 5 kuasa 2 dengan negatif 5 kurungan kuasa 2. Dia ada beza. Okey, dia ada beza. Yang ini awak akan dapat negatif 25. Yang ni awak akan dapat 25. Okey, yang ni adalah negatif 5 darab dengan 5 tau. Dia macam tu. Kalkulator awak faham macam tu. Kalau awak tekan kalkulator, dia akan darab negatif 5 kuasa 2 ni. Kan macam tu. Dia darab negatif 5 dengan 5 ni je. 25. So negatif dia akan dapat 25. Tapi kalau yang ni dia akan buat negatif 5 darab dengan negatif 5. So awak akan dapat positif. Kalau awak tekan kalkulator. Jadi yang ni benar lah. Okay. Yang ni pula nombor 2. Palsu. Oops. Nombor 2. Benar ke palsu? Benar. Benar. Palsu. Palsu. Okay. 1/4. Palsu. Awak bahagi. Awak dapat berapa? 0.25. Okay. 0.25. 1/3. 0.333. Okay. Siapa yang besar? 1/3. 0.3 dengan 0.25 yang mana lebih besar? 0.33. 0.33. (0.33) dengan 0.25, 0.33 dengan 0.25 yang mana lebih besar? 0.3 besar Okey, nombor 3, 7 kurang daripada negatif 17. Benar ke palsu? Palsu. Palsu. 7 adalah faktor bagi 35? Benar. Benar. So palsu dan benar. So akan jadi? Palsu. Palsu sebab dia dan.
Kalau palsu atau benar, so dia jadi benar. Okay, itu beza dan atau. Palsu dan benar, palsu. Palsu atau benar, benar. Kalau dan tak boleh pilih, kalau atau kita pilih. Nak makan nasi atau nak makan mi? Mesti kita pilih, oh nak makan mi. Kalau nasi, makan nasi dan mi. Dua-dua kena makan. Macam tu lah. Yang ni sama. Palsu dan benar. Jahat kawan dengan orang baik. Orang baik akan jadi baik ke jadi jahat? Mesti dia akan ikut jahat kan? Kawan awak merokok, awak kawan dengan dia. Lama-lama awak macam teringin nak isap rokok juga. So awak pun isap rokok. Betul tak? Sini ada tak yang tak isap rokok? Saya. Oh, bagus, betul yang ni tak isap rokok. Alhamdulillah. Rokok ada dua. Pertama, rugi duit. Yang kedua, masalah kesihatan. Membakar duit. Lepas tu, dengan tu secara langsung kesihatan kita pun terganggu. Okey. Kita nak bikin apa dah. Lebih baiklah hidup dan sihat, tak payah rokok. Okey, so ini yang keempat. Set P adalah subset. Ingat apa subset? Subset duduk dalam. Set P adalah subset bagi P. Ni U ni gabung. U kesatuan, ini persilangan. Kesatuan ni bergabung semua. Persilangan ni ambil yang sama saja. Ingat, bila kita banyak set, dua ni kena tahu. Okey, so dia kata P ialah subset bagi set P bergabung dengan Q. Atau 5 tolak 1 lebih besar pada 1 tolak 5. So set P ialah subset bagi P bergabung dengan Q. Benar tak? Benar? Benar ke palsu? Set P ialah subset. Benar ke palsu? P ialah subset bagi set P bergabung dengan Q. Benar ke palsu? Benar. 5 tolak 1, 4. Lebih besar daripada negatif 4. Benar tak? Benar. Benar atau benar? Benar. Semua diam ni. Apa Fahmi? Diam tak? Saya tak ingat yang set tu. Oh, tak ingat yang set. Okey, bawah tu ada set lagi. Cikgu ulang balik. Okey. Yang ni 20416. Benar ke palsu? Benar. Benar. Negatif 204. Benar. 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 Benar dan benar. Benar. Okey, nombor 2. Lengkapkan pernyataan berikut dengan pengkuantiti semua dan sebilangan untuk menentukan pernyataan supaya benar. Supaya jadi benar. Ayat ni awak bubuh benar atau awak bubuh semua atau sebilangan. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Sebilangan. Ya, sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil. Nombor perdana ada nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali dirinya sendiri dan nombor 1. Itu nombor perdana. Nombor ganjil memang tak boleh dibahagi dengan mana nombor. Okey, jadi maksudnya ada nombor perdana ada duduk dalam nombor ganjil. Okey, tapi ada juga nombor ganjil bukan nombor perdana. Itu awak kena faham. Okey, nombor perdana adalah subset nombor ganjil. Tapi ada nombor ganjil yang bukan nombor perdana. Okey, cikgu tunjuklah contoh ya. Okey, kita nombor ganjil nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Okey, kita tunjuk contoh sampai 17. Okey, di sini ini adalah nombor ganjil. Dalam nombor ganjil ni ada nombor perdana. 3, 5, 7. 9 bukan nombor perdana sebab 9 boleh bagi dengan 3. 11, 13, 17. Nampak? 9 dengan 5 nombor ganjil bukan nombor perdana sebab kedua-duanya boleh bagi dengan 3. Yang tak boleh bahagi dengan nombor lain adalah nombor perdana. Dan ada satu nombor genap terlibat dengan nombor perdana iaitu nombor 2. Nombor 2 adalah nombor perdana.
Okey, nombor 2. Sebab apa nombor 2? Sebab nombor perdana. Tak boleh dibagikan. Tak boleh Sebab 2 boleh bagi dengan 2. Kenapa nombor perdana termasuk 2? Dengan darab 1. 2 memang special. 2 nombor special. Sebab tu 2 termasuk dalam nombor ganjil. Ini special number. Okay, so ini nombor perdana. Allah, subhanallah. Sekejap ya. Terhilang pula dah. Wait. Okay. Segi 4 sama mempunyai 4 sisi sama. Semua. Semua, betul, bagus. Semualah segi 4 sama. Sebab segi 4 sama. Okay, segi 4 sama. Oh, dia lari pada. Okay, segi 4 sama. Okay, 3. Okay, ini segi 4 sama. 3, 3, 3. Sini sisi 3, sini 3, sini 3, sini 3. Okay, segi 4 sama mempunyai 4 sisi sama. Betul lah? Jadi semua. Tadi yang ni sebilangan. Okay, sisi 4 selari tidak mempunyai paksi simetri. Sisi 4 selari tidak mempunyai simetri. Nak buh semua ke nak buh sebilangan? Sebilangan. Bilangan. Awak tahu tak apa dia sisi 4 selari? Rectangle. No. Sisi 4 selari. Oh, rhombus. Rhombus. Rhombus memang tidak ada paksi simetri. Rhombus. Rhombus tak ada paksi simetri. Awak nak buat kat sini dia pun tak sama. Awak nak buat kat sini pun dia tak sama. Awak nak buat kat sini pun tak sama. Ni tak boleh buat paksi simetri. Okey, dia tak boleh buat paksi simetri. Dia tak ada paksi simetri. Jadi semua sisi 4 selari tidak mempunyai paksi simetri. Okey. Semua. Yang keempat, garis lurus memintas paksi X. Ni paksi Y. Ni paksi X. Okey. Dia kata garis lurus memintas paksi X. Semua ke sebilangan? Sebilangan. Sebilangan. Sebab ada juga garis lurus yang tak memintas paksi X. Garis lurus apa? Garis lurus ni? Ni contoh 1, 2. Y sama dengan 2. Dia straight line kan? Dia pintas tak paksi X? Tak. Jadi sebilangan garis lurus memintas paksi X. Sebilangan saja, ada yang tak memintas. Okey, so habis nombor 2. Okey, so ini senang saja. Bila sebut dua implikasi, apa yang awak ingat? Syazani, okey, baru masuk Syazani. Apa yang awak ingat Syazani? Maka Apa? Jika maka. Jika maka. Bila disebut dua implikasi, awak ingat jika maka. Ingat ni je, jika maka. Jika maka. Jadi jika dan hanya jika ni, jika dan hanya jika ni buang. Ni buang. So jika A subset B, maka A bersilang dengan B sama dengan A. Kita gantikan
Jika dan hanya jika dengan perkataan jika, maka. Okay. A sama dengan B sama dengan AB sama dengan BC sama dengan AC. Jika dan hanya jika buang. ABC ialah poligon sekata. Jadi jika AB sama dengan BC sama dengan AC, maka ABC ialah poligon sekata. Okay, so jika maka. Okay, boleh? Sazani, ingat jika maka. Okay, very good. 4. Okay, akas. Akas ini adalah daripada implikasi. Okay, akas ni adalah daripada implikasi. Okay. Kalau disebut dua implikasi ada dua kan. Jika A, C, B maka A, B, C. Jika, oh sorry cikgu terlupa, tak ada siapa cakap. Kena buat lagi satu, ya Allah subhanallah, terlupa cikgu. Okay, cikgu terlupa. Tengok, cikgu dah tersilap, hampa tak abang. Okay, dua implikasi cikgu baru buat satu tau. Okay. Semua pakai diam je. Danish? Kenapa? Oh lupa bab ni Saya ingatlah bab Tak logik ingat ni. bab ni tak ingat Okey, yang ni bila sebut dua implikasi satu, jika ACB jika ACB saya buat ACB, jika A subset B, jika A subset B, maka A bersilang dengan B sama dengan A. Implikasi kedua, kita terbalikkan. Jika ambil yang belakang ni, A bersilang dengan B sama dengan A, maka A subset B. Okey. Ni nampak? Dia tukar tempat. Sini, mai sini. Ini dua implikasi. Okey. Yang penting jika maka. Daripada mana? Daripada jika dan hanya jika. Jika pernyataan tersebut ada perkataan jika dan hanya jika, ni, so kita buang jika dan hanya jika ni, kita gantikan dengan jika maka yang pertama. Bila nak buat yang kedua, awak terbalikkan saja. Yang belakang mai depan, yang depan pergi belakang, tukar tempat ni saja. Tapi jika maka masih sama. Itu dua implikasi. Okey, sama juga yang ni tadi. Okey, implikasi yang pertama, jika AB sama dengan BC sama dengan AC, maka ABC ialah poligon sekata. Okey, itu yang pertama. Implikasi yang kedua, terbalikkan saja yang ni. Terbalikkan yang ni dengan yang ni. Okey. Jika, ambil yang belakang ya. ABC ialah poligon sekata, maka AB sama dengan BC sama dengan AC. Nampak? Kita terbalikkan. Yang belakang tadi mai duduk depan, yang depan duduk belakang. Itu adalah implikasi. Jika maka. Okey, boleh Danish? Boleh ingat balik ya? Okey, nombor Boleh. nombor 4, dia kata nyatakan akas
songsangan dan kontrapositif. Okey, yang ini akas songsang tu sekali kita akan terbalikkan. Kontrapositif tu kita akan terbalik, kita akan ambil yang akas, kita akan terbalikkan macam ni. Mula-mula kita buat akas. Okey, akas daripada yang ni. Okey, lepas kita buat akas, kita buat songsang. Yang akas tadi kita akan terbalikkan. Kemudian bila nak kontrapositif pula, kita ambil balik yang akas tadi, kita palsukan dia. Contoh macam ni ya. Ini dia, okey, mula-mula ini ada implikasi pertama. Jika maka implikasi pertama. So kita buat akas, kita akan buat implikasi yang kedua. So maksudnya yang ni kita akan songsangkan. Okey, ni akas akas kita akan buat implikasi kedua. Ingat, akas tu implikasi kedua. Jika X sama dengan 14, maka okey, jika X sama dengan 14, maka X tolak 5 sama dengan 9. Jika maka, yang ni yang belakang, mai di depan. Yang ni yang depan tadi duduk belakang. Okey, ini adalah akas. Akas maksudnya awak buat implikasi kedua. Kemudian songsangan pula, songsangan. Okey, songsangan pula, kita ambil akas ni, kita terbalikkan tetapi kita songsangkan dia. Kita apa? Menafikan. Yes. Allah, terima kasih ayat dia. Kita menafikan dia. Okey, kita menafikan dia. So, kita ambil jika X tolak 5 tidak sama dengan 9. Okey, tidak sama dengan 9. Maka X tak sama. X tidak sama dengan 14. Cakaplah. Sekejap je lagi nak ambil dah ni. Boring ke? Tak. Senyap je semua. Okey. Nampak ya? Itu songsang. Sekarang kontrapositif, kita ambil yang songsang tu, kita terbalikkan pula. Maksudnya contoh tadi implikasi 1, implikasi kedua jadi akas. Songsang kita nafikan dia, lepas tu dia nak kontrapositif, kita buat semula terbalikkan pula. Kontra macam-macam tu. Positif, kita akan terbalikkan pula jika maka ni. Jika ambil yang belakang ni balik, X tidak sama dengan 14, maka X tolak 5 tidak sama dengan 9. Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh, faham. Jadi Syah, akas ada implikasi kedua. Songsang, kita buat penafian dia, kemudian kontrapositif kita balik semula. Okey, settle. Okey, number 5. Okey. Dia ada 6 soalan je. Okey, so set minggu depan ya. Kita habiskan ya. Okey, so ini buat satu kesimpulan, senang je. Ini paling mudah. Soalan ni cikgu suka. Okey, bila dapat soalan macam ni, dia suruh buat kesimpulan induktif. Yang depan ni tak payah ambil. Okey, tak mau ambil, jangan kelirukan dia, buang. Okey, buang. So ambil yang ni saja. Okey, yang sama
tulis balik. So tulis 3. Okay. Apa lagi sama? Tambah sama. Apa lagi sama? Bracket sama. Apa lagi sama? Bracket. Apa lagi sama? Kuasa 2. Okay. Yang 1, 2, 3, 4 ni tak sama, gantikan sebagai N. Okay. Jadi 3 tambah N kuasa 2. Macam tu. Yang tak sama ganti N. Lepas tu awak kena buat koma. Mesti koma. N sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Dan awak tak boleh berhenti macam ni. Awak kena buat titik. 3 titik. Dan lain-lain. Itu cara dia. Mesti 3 titik. Tak boleh 4, tak boleh 5, tak boleh 6, tak boleh 7. 3 sahaja sebab ETC dan lain-lain. Okay ya. Ini penting ni 3 titik ni. Okay. Ada soalan? Okay. Now nombor 6. Ya. Kenapa yang tadi kat depan tak ambil? Kat depan tak ambil sebab kita nak buat kesimpulan sahaja. Kesimpulan daripada yang ni. Apa kesimpulan dia? Jadi tak perlu ambil. Okay. Yang ni kalau awak selesaikan dia 1 tambah 1, 2 kan? 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 2, 8. 4 tambah 2, 8. 8 tambah 1 sama dengan 7. Itu jawapan dia. Okay. Yang ni 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18. 18 tambah 4, 14. Yang ni 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32. 32 tambah 9, 23. Ini ada jawapan dia, kita tak ambil. Kita buat kesimpulan daripada jalan kira ni. Okay. Boleh. Sebab kita nak gantikan dia sebagai N. N tu nilai yang tidak diketahui. Dan lain-lain. Okay. Okey cikgu. Terima kasih. Ya. Okay. Okay, satu lagi last question. Oh, on time kita. Okay, last question. Betulkah satu kesimpulan deduktif juga polar K? So depannya buang, tak mau. Kita ambil 2. 2 sama. Kurungan. 1 sama. Tambah. 1, 2, 3, 4 bubuh apa? N. N. Lepas tu kuasa 2. Tolak. Ini pun tak sama kan? 1, 4, 9, 6. Nak tulis apa? N. N. N apa? N. N kuasa 2. N kuasa 2. N kuasa 2. Oh tak boleh buat N. Sebab dia 1, 4, 9, 6. Kita hanya boleh tulis N 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. So ini 149 ni adalah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 16, 4 kuasa 2. Betul N kita 1, 2, 3, 4. Sebab tu sini N kuasa 2. Dalam ni N saja. 1, 2, 3. N saja. Ini N kuasa 2, 1, 4, 9, 16. Okey, kenapa ada tak nak tanya? Kenapa cikgu tak letak kosong? Sebab sini tak ada kosong. Kalau di sini start dengan kosong, okey, let's say here, yang ni ada kosong, ni start dengan 3 tambah kosong kuasa 2, 3 tambah 1. Awak kena start di sini kosong. Sini bubuh kosong. Tapi kalau dia tak start dengan kosong, awak jangan bubuh kosong. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okey. Okay, so itu saja kita 2 bab hari ni, asas nombor dengan penaklukan logik. So cikgu harap semua faham nak? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, so kita stop dekat sini. Boleh. Okay, kita stop kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum semua.